So sebelum ni saya tunjuk satu video tentang alat untuk sukat temperature dan humidity. So kali ni saya tunjuk bagaimana untuk kurangkan humidity, especially di Malaysia, humidity dalam range 70 ke atas. Okay. So okay, apa tu humidity? Humidity actually kelembapan udara. Okay, kelembapan air di dalam udara. Okay, so bila kelembapan tinggi ataupun high humidity, so kita berasa badan terlalu panas sebab peluh ataupun heat di dalam badan tak boleh nak transfer ke outside ataupun external sebab high humidity ni. Okay, so sebab tu kita boleh lihat ada yang terjadi seperti heat stroke ataupun kejadian macam pening kepala disebabkan high humidity ni. Okay. Okey, lagi satu, apa kesan high humidity ni ataupun kelembapan yang tinggi? Okey, first actually untuk macam sekitar dapur anda, jika high humidity ni biasanya dia akan terjadi banyak binatang yang suka tempat lembab, biasanya dia akan duduk di situ. Sebab sebagai contoh macam mice, lipas ataupun mana-mana binatang yang suka tempat yang lembab ni. Okey, lagi satu, jika rumah anda pasang wallpaper, anda akan lihat wallpaper ni actually tercabut sebab high humidity ni. Okey, so menyebab gam dia tercabut. Okey, lagi satu, dia menyebabkan juga jika anda ada peralatan elektronik, jika terlalu tinggi tahap kelembapan, dia akan mudah rosak. Okey, dan next actually mana-mana peralatan besi actually lebih mudah berkarat. Okay, so selain tu, apa yang terjadi bila high humidity ni, actually sebagai contoh kita boleh lihat bila kita beli roti, actually sebagai contoh jika roti tu tak ditutup rapat, kebiasaannya akan terjadi pertumbuhan kulat, okay, di roti dengan cepat berbanding kawasan yang low humidity. Pertumbuhan kulat actually agak perlahan berbanding dengan high humidity sebab kelembapan udara ni dia promote macam alergi ataupun kulat untuk tumbuh dengan pantas. Okey, so bagaimana cara untuk kurangkan humidity pula? Okey, so sebagai contoh, untuk recommend humidity level actually dalam range 35 ke 50%. Okey, lebih daripada tu 60% ke atas actually tak okey. Jika 70 actually lagi tak okey. So actually kita kena maintain dalam range sebagai contoh Malaysia actually agak susah untuk capai range 50. So 16 actually agak bagus. Okay, so bagaimana untuk kita turunkan kadar humidity ni? So untuk turunkan kadar humidity, kita guna dehumidifier. Okey, apa fungsi dehumidifier ni? Actually dia kurangkan kelembapan udara, sama ada dia guna actually dia condense water around tu. Sebagai contoh, jika dia guna kompresor, dia akan keluarkan udara panas dan dia sedut balik udara di sekeliling, dan lepas tu dia sejukkan balik udara tu, dan bila udara tu disejuk, actually dia akan jadi air dan jatuh di dalam tank untuk dehumidifier tu. Okay, so actually banyak jenis dehumidifier di pasaran. So actually anda tengok dari segi fungsi dan dari segi apa bahan yang diguna untuk buat dehumidifier tu, sebab actually kesemua dehumidifier ni dalam pasaran actually semuanya berfungsi, tapi dari segi effectiveness, sebagai contoh jika anda beri brand A, okey, anda pasang dalam masa sehari ataupun 3 hari baru tank dehumidifier tu penuh, berbanding jika anda pakai model B, dalam masa sejam ataupun 2 jam tank air tu penuh. So apa maksudnya? Actually sebagai contoh brand A ni dia masih berfungsi tetapi agak slow. Bila dia agak slow, actually dia nak kurangkan humidity level tu agak perlahan ataupun tak ada efek langsung. Okay, so lagi satu untuk brand B, jika anda pasang device tu dalam masa sejam ataupun 2 jam, dia boleh tank dehumidifier tu penuh, bermaksud actually dia bekerja dengan efektif. So dia boleh kurangkan humidity level tu dengan pantas. Okay, so dalam video ni actually saya ada dua brand dehumidifier. Satu model
saya panggil model A. Okey, so untuk ni actually bentuk dia agak kecil, okey, berbanding dengan model B yang saya beli. Okey, so untuk model yang ni actually saya cuba try pasang dalam masa 3 hari, baru tank dia penuh separuh. Okey, so bermaksud dari segi saya tengok, saya monitor humidity level, actually tak ada efek pun. Okey, so untuk humidity yang jenis kecil ni actually dia sesuai untuk kawasan kecil ataupun letak berhampiran almari ataupun kawasan yang tertutup. Okey, untuk macam bilik ataupun kawasan yang besar, elok guna brand yang satu lagi. Okey, saya tunjuk satu contoh atau demo saya try untuk brand yang satu lagi. Okey, saya try saya run dalam 40 minit ataupun hampir sejam lebih. So kita boleh lihat humidity level ni actually dia turun. Okey, sebagai contoh yang video saya tunjuk ni actually dalam range 40 ke 50 minit. So kita tengok daripada humidity level 70 ke atas, dia turun sehingga ke 60 dalam masa tu. So bila saya tengok air dalam tank tu dia hampir penuh, so bermaksud actually untuk device ni dia berfungsi dengan baik untuk kurangkan humidity. Sebagai contoh, waktu hujan kita tahu tahap kelembapan udara actually tinggi. So bila tahap kelembapan udara yang tinggi, actually dia akan efek. Sebagai contoh, macam anda basuh baju dan anda sidai di indoor, so baju anda actually slow untuk kering. Okey, untuk dehumidifier ni, bila anda gunakan ni dalam rumah untuk anda keringkan pakaian, juga berfungsi dengan baik sebab dia boleh kurangkan udara dan menyebabkan baju anda kering dengan lebih pantas. Okey, next actually humidifier. Apa benda humidifier ni? So apa benda humidifier ni pula? Humidifier ni actually dia alat untuk tambahkan air dalam udara. So anda boleh nampak alat yang dia keluar wap tu. Okay, so ni actually humidifier. Fungsi dia itu untuk tambah kelembapan udara. So bila masa anda nak guna humidifier, bila tahap humidity level tu rendah, maybe dalam range 40 something like that. Okay, so pastikan anda tahu dulu berapa kelembapan udara di kawasan anda nak pasang sebelum beli humidifier. Sama juga dengan dehumidifier, anda kena tengok. Sebagai contoh, jika kawasan anda tu memang sudah dalam range 40 ke 50, actually tak perlu dehumidifier sebab udara sekali actually dah dalam standard range untuk humidity level. Okay, thank you.